Masa dia tengah duk buang hajat tu, sekali kan dia dapat lihat ada air tau menitik. Macam tap, 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 menitik betul-betul depan muka dia. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. Mula-mula sekali Pika nak minta maaf sangat pada semua sebab Pika dah lama tak upload video, dah dalam 2 minggu macam tu kot. Sebab sebenarnya Pika tengah syuting untuk James Bond. Tak ada. Sebenarnya Pika cuma buat review tentang kereta Aston Martin. Bagi korang semua kat sini, ada tak siapa yang minat cerita James Bond? Sebenarnya kan biasanya bila kita nak cerita James Bond kan selalu ada kereta Aston Martin. Betul tak? Sebenarnya Pika hari tu busy untuk syuting yang tu lah. Pika syuting kereta Aston Martin DBX, iaitu SUV pertama keluaran Aston Martin. Jadi bagi korang yang nak tengok video Pika yang tu, bolehlah tengok dekat channel Automology. Pika akan letakkan link di bawah. Untuk video kali ni, Pika sebenarnya nak menceritakan satu kisah yang mana dikongsikan oleh Ada Sazali dekat Pika punya Instagram. So Pika nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Ada Sazali sebab sudi berkongsi kisah ni, di mana dia menceritakan tentang kisah di mana dia ni merupakan salah seorang daripada orang yang dia punya hijab tu terbuka. Mesti korang pernah dengar kan sebelum ni, orang yang hijab dia terbuka. Ada yang boleh melihat benda tu dan ada yang boleh mendengar je, macam tu kan. So macam kes Ada Sazali ni, dia ceritakan kisah di mana masa mula-mula dia dapat satu keistimewaan. Pika tak tahulah sama ada terbuka hijab ni merupakan satu keistimewaan ke ataupun apa benda. Tapi apa pun bagi Pika lah, ini merupakan satu ujian lah daripada Allah SWT pada kita untuk menguji kita lah kan. Sama ada bila kita tengok benda tu, kita takut ke, macam mana ke kita punya reaction semua kan. So tanpa kita membuang masa, jom kita ikuti kisah yang dikongsikan oleh Ada Sazali. Kisah dia bermula semasa dia ni berusia 13 tahun. Pada masa tu dia ni kena daftar masuk untuk tingkatan 1 dekat salah sebuah daripada sekolah menengah agama di negeri Johor. Dan pada minggu pertama tu memang tak ada benda yang pelik sangat pun yang berlaku. Tetapi pada penghujung sesi orientasi, biasa kan orientasi dalam masa seminggu kan, dalam dekat-dekat nak habis orientasi tu, ada satu kejadian yang berlaku yang mana dia kata semua pelajar ni diletakkan dekat dalam satu dewan. Dan dekat dalam dewan tu keadaan dia macam agak malap sebenarnya, sebab hanya lampu dekat tengah je yang dibuka. Jadi untuk pelajar yang berada betul-betul dekat bawah lampu tu, okeylah kan dia punya pencahayaan. Tapi bagi pelajar yang berada dekat sekeliling, dekat tepi-tepi, dekat pintu dewan apa semua tu, keadaan tu memang sangat malap, gelap lah. Kebetulan pula dia punya dewan sekolah tu, dia punya kedudukan tu adalah dekat atas bukit bersebelahan dengan hutan. Jadi dekat sini Ada Sazali ni dia bagi tahu yang sebenarnya kedudukan sekolah dia ni agak terpencil sebenarnya. Yang mana sekolah dia ni dikelilingi oleh bukit dan juga hutan. Jadi korang boleh imagine kan keadaan pada masa tu macam mana. Biasanya kalau korang yang pernah terlibat dengan sesi orientasi, kalau yang dulu punya, biasanya Fesi ni dia suka sangat sakat budak-budak baru ni, which is Pika tak suka sebenarnya sebab kadang-kadang dia orang suka mainkan emosi pelajar. Sama juga dengan kes yang Ada Sazali ni, di mana dia katakan yang pada hari tu, pada malam tu, sesi tu lain macam sikit tau. Sebab mereka ni, geng-geng Fesi ni, dia telah pun letakkan semua surat pelajar baru ni, pelajar tingkatan 1 ni dekat dalam plastik sampah. Lepas tu kan, diorang bakar surat-surat tu dekat hadapan pelajar ni. Kemudian Fesi ni juga bagi tahu yang seakan-akan budak tingkatan 1 ni seperti meletakkan maruah keluarga dekat dalam tu.
Jadi kebanyakan budak-budak yang tingkatan 1 ni, bila dia orang tengok benda tu kan, dia punya emosi tu agak terganggu tau. Sebab yelah umur baru 13 tahun, lepas tu kena berpisah dengan keluarga kan. Jadi dalam keadaan pelajar punya emosi ni tak berapa nak stabil tu, pada masa tu adalah beberapa orang ni, dia nampak ada sesuatu datang. Datang melawat dewan tu pada malam tu. Dan mereka katakan yang bentuk dia tu adalah dalam bentuk 3 Pontianak. Lepas tu dia datang dan mereka ni berada dekat atas dewan tau. Maksudnya bertinggi daripada atas dewan. Mereka tengok je budak-budak dekat bawah ni macam tu. So, beberapa fesi yang nampak langsui tu ataupun Pontianak tu datang bertinggi dan tengok pelajar-pelajar ni semua. Jadi mereka tahulah benda tu kan mungkinlah nak datang untuk ganggu pelajar-pelajar, betul tak? Jadi mereka pun bagi tahu dekat ketua fesi supaya ketua fesi ni arahkan semua pelajar ni untuk pulang balik ke asrama diorang. Sebab diorang rasa macam tak sedar hatilah kan, sebab ada benda tu, ada yang dah nampak, ada yang belum nampak lagi. Pada masa itulah juga ada ni bagi tahu yang dia merupakan salah seorang daripada mangsa histeria. Sebab masa bila kan fesi nampak benda tu, lepas tu arahkan semua pelajar balik asrama, jadi mereka semua pun berdiri lah kan. Masa dia berdiri tu, dia tak dapat nak berdiri dengan betul tau. Lepas tu, ada ni dia punya badan rebah ke lantai. Seolah-olah macam otot dia semua ni jadi kejang tau. Dia tak boleh nak kontrol. Dan pada masa yang sama juga, masa saat dia jatuh tu, ada lagi 7 orang pelajar yang turut terkena histeria. Ada dia juga kongsikan yang masa dia terkena histeria tu, dia punya badan tak boleh nak bergerak, dia jadi kaku. Tetapi dia masih lagi dalam keadaan sedar. Maksudnya dia boleh tahu apa yang berlaku dekat sekeliling dia tu. Yang mana dia kata adalah beberapa orang cuba untuk angkat badan dia ni, tapi tak dapat. Walaupun badan dia ni kecil, korang bayangkan budak perempuan umur 13 tahun, badan dia orang kecil kan. Tapi fesi ataupun pelajar-pelajar lain ni tak dapat nak angkat Ada ni. Sebab mereka katakan yang seolah-olah badan dia ni berat macam badan lelaki dewasa tau. Sampai je Ada ni dengan kawan-kawan dia dekat asrama. Masa ni dia kata yang dia dapat dengar lah ada beberapa pelajar yang mula baca surah Yasin. Biasalah kan kalau ada kes histeria, biasanya memang kita akan baca surah Yasin. So bacaan Yasin tu pun diteruskan sampailah lebih kurang pukul 2 pagi. Sampailah keadaan dah agak reda sikit lah. So keesokan harinya Ada bagi tahu dekat situlah macam orang kata apa, titik permulaan di mana dia mula dapat lihat benda yang bukan-bukan. Dia dapat lihat benda yang kita tak dapat tengok dengan mata kasar. Mula-mula dia cuma dapat nampak bayang-bayang hitam tau yang berjalan dekat sekeliling sekolah. So masa tu dia ingatkan yang benda tu cumalah satu mainan perasaan sahaja. Tetapi lama kelamaan bayangan hitam yang dia nampak tu makin lama makin jelas. Mula-mula cuma bayangan hitam, lepas tu bayangan hitam tanpa muka. Dan lama kelamaan dia mula dapat nampak bentuk benda tu, susuk dia. Lepas tu dapat juga dengar bunyi-bunyi yang pelik serta bau yang bukan-bukan. Maksudnya dekat sini dia punya level orang kata daripada permulaan dia terbuka hijab sampailah akhirnya dia ni dah boleh nampak benda tu dengan jelas dekat mana dia duduk dekat apa ni orang kata dia duduk dekat mana, posisi macam mana, bau dengan bunyi yang macam mana, semua Ada tu dapat sikit-sikit lah. Sebenarnya kisah Ada ni dia ada banyak tau sebab dia kan terbuka hijab. Jadi untuk video kali ni Pika akan kongsikan kisah pertama yang mana dia mula nampak benda tu dengan pertama kalinya secara lebih jelas. Di mana pada masa ni jam menunjukkan pukul 10 pagi. Masa tu tiba-tiba Ada ni dia rasa seperti yang dia nak terkencing. So dia pun pergilah dekat tandas sekolah. Dan korang kena faham, tandas sekolah ni adalah satu tempat yang sebenarnya agak suram dan agak menakutkan. Tandas sekolah ni dia bukanlah macam tandas dekat mall tu. Yang dekat mall tu kan bersih, tak pun ada lampu banyak kan. Tandas dekat sekolah ni tak. Biasanya lampu ada tak ada je, malap-malap gitu kan. Jadi dia kata lantai sekolah, lantai toilet dekat sekolah dia ni, dia punya lantai tu macam ada kekuningan, macam kesan-kesan karat gitu. Jadi boleh menambahkan lagi lah keseraman tu.
So, masa tu dia pun pilihlah salah satu tandas ni, itu tandas cangkung. Dan kita kan, kalau kita guna tandas cangkung, kalau normalnya kita akan pandang bawah je, betul tak? Ke ada orang yang pakai tandas cangkung terus tengok ke atas? Tak ada kan? So, yang ada ni digunakan tandas cangkung. Dan masa tu dia punya pandangan tu, dia tengok bawah lah, kan? Masa tu, tiba-tiba dia dapat tengok ada sesuatu tahu, seperti menitik. Air menitik daripada atas. Tak macam tu. Tapi air tu, dia punya warna tu macam air yang berkarat tau. Jadi pada masa ni lah, Ada pun nak tengoklah dekat atas. Air ni bocor ke apa kan. Tetapi sekali bila dia dongak dekat atas, Ada ni memang terkejut gila-gila sebab dia nampak ada seorang perempuan berambut panjang. Lepas tu kan perempuan tu dia macam tergantung tau, macam lotong tu. Pernah tengok tak lotong yang tergantung atas bawah, upside down tu kan? Rambut dia panjang, tengah tengok je dekat Ada sambil mengunyah tuala wanita. Bayangkan kalau korang dekat situasi Ada ni, apa korang akan buat? Mesti korang akan terus lari, betul tak? Yelah, sebab kita tengah duk membuang air kecil. Lepas tu tengok air menitik, kemudian bila tengok ke atas, ada perempuan tergantung, terbalik sambil kunyah pek yang berdarah macam tu. Jadi pada masa tu Ada katakan yang suasana dalam toilet tu tiba-tiba dia dapat bau something yang sangat-sangat teruk, sangat hanyir. Yelah kan, benda tu kunyah pek berdarah kan. Dan pada masa itulah dia pun berlari keluar. So dia tak ceritakanlah dekat kawan dia kisah yang berlaku dekat dia ni. Dia tak bagi tahu dekat kawan dia, dekat cikgu dia, dekat mak ayah dia pun dia memang tak bagi tahu langsung dengan benda ni. Kisah seram yang berlaku dekat dia ni. Cumanya dia memang selalu sangat ternampak hantu ataupun makhluk yang pelik-pelik ni. Sampaikan dia selalu kena demam panas tau. Memang kesian sangat dengan dia sebab selalu terkena kan. Ternampak benda tu terkejut. Lepas tu demam panas. Jadi dia pun memang selalulah kerap balik ke rumah. Maksudnya ulang alik daripada asrama ke rumah. Sebab dia selalu kena demam panas. Sebab terkejut kan. Selepas 3 bulan daripada kejadian di mana dia nampak makhluk tergantung, lepas tu dia nampak lagi makhluk lain, hantu-hantu yang ada dekat kawasan sekolah tu kan. Lepas tu dia selalu demam panas. So lama-kelamaan barulah dia ni buka cerita dekat parents dia. Sebelum ni dia kata bukanlah kenapa dia tak nak bagi tahu. Mula-mula dia sebab tak nak bagi parents risau. Lagi satu sebab dia takut parents dia ni cakap yang dia ni sengaja mereka-reka cerita sebab tak nak duduk dekat asrama. Biasanya kalau parents yang tak berapa nak supportive ni memang akan macam menidakkan apa yang anak ceritakan. Betul tak? Jadi dalam kes Ada ni, dia syukur Alhamdulillah sebab parents dia memang sangat supportive. Maksudnya parents dia faham yang anak mereka ni merupakan someone yang special. Sebab anak mereka ni dapat lihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata kasar. Bila parents dia tanya, sejak bila Ada dapat Ada punya mata tu terbuka hijab kan? So Ada bagi tahulah sejak daripada 3 bulan sebelum ni, yang mana dia nampak tu, dia nampak ni semua kan. Jadi pada masa ni lah parents Ada ni pun bawalah Ada ni untuk berubat dekat Darusshifa. Lepas tu Ada ni dia tanyalah parents dia kan, kenapa macam tak berapa nak terkejut sangat yang anak dia ni macam terbuka hijab, betul tak? So parents dia cakap lah sebab masa Ada kecil ni lagi, sebenarnya parents dia dah tahu yang seakan-akan anak perempuan mereka ni ada something tau yang pelik sikit. Sebab pernah lah masa Ada ni umur setahun, ada seekor ular tau datang bertandang dekat rumah dia orang, ular warna hitam. Lepas tu ular tu tengok je dekat Ada ni. Tak ada buat apa-apa pun, dia tengok je macam tu. Jadi parents dia ni pun takut something happen dekat Ada ni. Jadi sebab tu dia orang selalu bawa Ada ni berubat. Jadi sampai sekarang lah kot Ada ni berubat dengan Darusshifa tu. Sebab katanya memang setiap kali kalau dia nampak benda pelik yang dia terkejut, memang dia akan demam panas. Jadi kena pergi berubat balik. Macam itulah lebih kurang kisah dia. So bagi Pika kan, sebenarnya orang yang hijab dia terbuka ni adalah, ada orang kata tu adalah satu kelebihan, ada orang kata tu adalah something yang tak tahulah. Bagi korang, pandangan korang macam mana sebenarnya orang yang terbuka hijab ni? Adakah tu adalah satu kelebihan? Kelebihan ke boleh nampak hantu ni? Mungkinlah bagi orang yang nak cari hantu, mungkinlah benda tu adalah something yang macam bagus kan. Tapi bagi kita orang normal biasa yang tak nak tengok benda-benda buruk ni,
bagi Pika itu bukanlah satu kelebihan sebenarnya, tapi kesian. Sebab yelah kan, kita duduk elok-elok sekali nampak benda tu bertinggi sana, bertinggi sini, benda yang orang lain tak nampak kan. So siapa kat sini yang view video Pika kali ni adalah seseorang yang dia punya hijab terbuka. Mungkin korang boleh kongsikan juga dekat Pika di bawah. Sebab Pika pun nak tahu juga kisah korang kan. Sebab lain orang, lain cerita dia, betul tak? So apa pun jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan juga share. Dan jangan lupa juga untuk tekan butang subscribe bersama dengan butang loceng tu, supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Mungkin insya-Allah Pika akan sambung lagi kisah Ada Sazali dekat part 2 selepas ni. So apa pun itu sahaja video Pika untuk kali ini. Jumpa lagi korang in my next video. See you soon. Bye.